Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Rabu 9 Disember. Saya Hania Muhili. Dan saya Ivan Toh. Seperti biasa, berikut paparan utama malam ini. Sultan Nazrin perkenan Datuk Searani Mohamad, Menteri Besar Perak yang baharu. Maib Serdang diaktifkan semula sebagai pusat rawatan COVID-19. Saringan bersasar di Pulau Indah esok. Teka-teki sudah terjawab. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah telah memberi perkenan kepada Adun Kota Tampan Datuk Searani Mohamad untuk dilantik sebagai Menteri Besar Perak yang baharu. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Abdul Rahim Muhammad Noor dalam satu kenyataan memaklumkan berpandukan perkara 16 Fasal 2(A) Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perak. Pada pertimbangan Sultan Nazrin, Datuk Searani boleh mendapat kepercayaan sebahagian besar adun. Kenyataan berkenaan dibacakan Ahli Dewan Negara Perak Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini dengan memberitahu Sultan Nazrin menetapkan 11 pagi esok untuk istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Ya, terdahulu atas semangat permuafakatan, Perikatan Nasional sepakat mencadangkan Datuk Searani Mohamad sebagai Menteri Besar Perak yang baharu untuk diperkenankan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Persetujuan dicapai pada perbincangan pemimpin tertinggi bersatu BN dan PAS. Ya, kenyataan bersama oleh Setiausaha Agung ketiga-tiga parti memaklumkan perbincangan antara Presiden Bersatu, Presiden PAS dan pengerusi BN itu turut mencapai kata sepakat berhubung pelantikan-pelantikan lain dalam Kerajaan Negeri Perak. Dalam perbincangan sama, ketiga-tiga parti turut bersetuju memperkukuh kerjasama dalam Kerajaan Perikatan Nasional di Negeri Perak dan juga di peringkat nasional demi kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Dan berikut situasi semasa politik di Perak. Sidang DUN siang tadi ditangguhkan sehingga 16 Disember depan. Yang di-Pertua DUN, Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid memaklumkan selain disebabkan perkembangan politik semasa, penangguhan persidangan DUN berkenaan juga dibuat kerana pembentangan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 atau Belanjawan Negeri tidak dapat diteruskan. Kita menempuhkan itu maknanya kita bagi masa. Kita tetapkan masa bila kita nak datang bersidang balik. Dia selalu dia panggil, kadang-kadang dipanggil ditangguhkan sehingga ini, tapi kita tadi saya gunakan perkataan dia dalam bahasa Malaysianya ialah menempuhkan dewan sehingga itu. Jelasnya, sidang DUN hanya boleh diteruskan dengan pelantikan Menteri Besar yang baharu bersama sekurang-kurangnya 4 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO). Berdasarkan jadual asal, sidang DUN berlangsung selama 5 hari bermula Jumaat lepas dengan pembentangan Belanjawan 2021 negeri sebelum bersambung semula pada Selasa hingga Jumaat ini. Beralih ke perkembangan seterusnya, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bermula esok, Majlis Keselamatan Negara MKN bakal melaksanakan saringan secara bersasar dan besar-besaran di Central Spectrum, Pulau Indah, Klang, Selangor. Sasaran memfokuskan sektor A, susulan majoriti kes dicatatkan di lokaliti terbabit. Dianggarkan saringan ini akan melibatkan 45 buah syarikat, 102 premis dengan seramai 1,200 penghuni yang majoritinya adalah bukan warga negara.
Saringan juga bakal diperluas ke sektor B dan C jika terdapat keperluan berdasarkan hasil saringan di sektor A. Kementerian Kesihatan pula mengumumkan pembukaan semula pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah atau PKRC 2.0 di Maep Sedang. Langkah kesiapsiagaan itu dilaksana susulan perluasan saringan dalam kalangan pekerja warga asing juga peningkatan kes di Lembah Kelang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang medianya menjelaskan pusat rawatan itu bakal dibuka secara berfasa dengan kapasiti maksimum sebanyak 1,000 buah katil. PKRC Maep 2.0 ini akan dibuka secara berfasa dengan kapasiti maksimal sebanyak 1,000 buah katil. Fasa pertama akan dimulakan pada hari ini iaitu 9 Disember 2020 dengan kapasiti sebanyak 650 buah katil yang kemudian akan ditambah secara berperingkat. PKRC Maep 2.0 akan berfungsi untuk menempatkan pesakit-pesakit bukan warga negara yang sebelum ini telah diasingkan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia di Sungai Buloh, iaitu seramai 250 orang. Bilangan pesakit yang akan ditempatkan di PKRC Maep 2.0 dijangka meningkat minggu ini dengan jangkaan 400 pesakit baharu COVID-19 kategori 1 akan ditempatkan di fasiliti tersebut. Pentadbiran PKRC Maep 2.0 akan diletakkan di bawah kawalan Ketua Komander Wilayah Tengah iaitu Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dengan kerjasama agensi-agensi berkaitan. Dan seterusnya, situasi semasa jangkitan COVID-19, 1,068 kes sembuh direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sebanyak 65,124 kes atau 85.4% daripada keseluruhan kes. Kes baharu menurun ke 3 angka hari ini kepada 959 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes positif 76,265 kes. Jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan pula 10,748 kes. 5 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 393. Dan berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Empat kluster baru dikenalpasti masing-masing: kluster Kupi-Kupi, kluster Tapak Bina Ikon Bintang, kluster Bandar Impian dan kluster Jalan Kemang. Kluster Kupi-Kupi melibatkan daerah Penampang di negeri Sabah dengan 12 individu telah disaring dan kesemuanya telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster itu. Untuk kluster kedua, Tapak Bina Ikon Bintang melibatkan daerah Lembah Pantai dan Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 9 Disember 2020. Hasil saringan bersasar di tempat kerja yang melibatkan sebuah tapak pembinaan. Sehingga 9 Disember 2020, sejumlah 532 individu telah disaring, di mana 12 kes dikesan positif COVID-19. Manakala kluster Bandar Impian melibatkan daerah Keluang Johor, daerah Pasir Putih Kelantan dan daerah Kuala Kangsar di Perak. Sejumlah 58 individu telah disaring dengan 9 telah dikesan positif COVID-19. Sementara kluster Jalan Kemang pula melibatkan daerah Port Dickson, Negeri Sembilan dengan 257 individu telah disaring dan 19 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster berkenaan.
Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dengan kerjasama Qualitas Medical Group dan kumpulan syarikat Cosen telah mengadakan ujian saringan COVID-19 untuk pekerja asing secara berperingkat di tempat kerja. Tindakan itu selaras saranan kerajaan untuk melaksanakan ujian saringan secara bersasar, terutama di kawasan zon merah yang mempunyai angka pekerja asing yang tinggi. Laporan wartawan Fabian William. Kesemua 9 premis perkilangan dan 3 premis korporat kumpulan syarikat tersebut di sekitar Selangor terlibat dengan ujian saringan berkenaan yang dijangka berlangsung selama 14 hari. Ujian saringan menggunakan kaedah RTK antigen itu diadakan dari 3 Disember lalu dengan menyasarkan lebih 8,000 pekerja termasuk 4,800 orang pekerja asing di syarikat berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Pencegahan, Perubatan dan Pemulihan Perkeso, Dr. Azlan Darus, majikan boleh menghubungi klinik-klinik berdaftar untuk menjalankan ujian saringan tersebut. Jumlah klinik yang telah pun mendaftar dan melahirkan dan bersedia untuk menjalankan perkhidmatan ini adalah sebanyak 592 klinik. Malahan kalau di Selangor saja ada 298 klinik, manakala di Kuala Lumpur 129 klinik. Jadi ada banyak klinik yang boleh dihubungi dan insyaAllah Perkeso akan membantu dari segi pembekalan RTK antigen kit tersebut. Terdahulu, kerajaan ada menetapkan prosedur pelaksanaan saringan COVID-19 kepada semua pekerja asing yang bekerja di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Ini merupakan kawasan ataupun lokasi yang telah pun ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan ujian saringan COVID-19 terhadap semua pekerja asing. Dan mereka yang terlibat akan dibawa ke sini untuk membuat ujian saringan dan perlu menunggu selama beberapa minit ataupun 30 minit sehingga 45 minit untuk menunggu keputusan. Sekiranya negatif, mereka akan dibenarkan untuk terus bekerja dan sekiranya positif, mereka akan terus dibawa ke kawasan ataupun pusat kuarantin yang telah pun ditetapkan oleh pihak majikan. Dan untuk melawan semua, kami pihak media tidak dibenarkan untuk mendekati ataupun berada berdekatan dengan individu-individu yang sedang menjalani ujian saringan ini. Fabian William, Berita RTM. Ya, walaupun aktiviti rentas daerah maupun negeri telah pun dibenarkan, orang ramai dan pengendali pengangkutan awam masih lagi terikat dengan SOP sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Bagi memastikan SOP sentiasa dipatuhi, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dengan kerjasama Polis Selangor melaksanakan operasi pemeriksaan bersepadu pematuhan SOP melibatkan pengendali stesen LRT dan kereta api di Lembah Kelang. Wartawan Tun Julia Muhammad Tahir yang membuat liputan operasi itu ada laporan penuh. Operasi bersepadu yang berkuat kuasa dari 9 Disember hingga 30 Disember 2020 ini dimulakan di stesen LRT Subang Jaya, Selangor. Jam 8.30 pagi, 12 anggota APAD dan PDRM mula melakukan pemeriksaan pematuhan SOP PKPB oleh pengendali LRT. Objektif dia ialah untuk memastikan satu, pengendali perkhidmatan kereta api ini melaksanakan perkara-perkara yang telah ditetapkan seperti menyediakan saringan dan memastikan penumpang register dalam aplikasi MySejahtera ataupun merekodkan detail peribadi mereka ni dalam logbook. Operasi dibahagikan kepada 2 iaitu pemeriksaan statik di pintu masuk stesen dan platform serta pemeriksaan dinamik yang lebih tertumpu di dalam kereta api. Sepanjang bulan Disember ini, operasi akan dilakukan di sekitar stesen kereta api di seluruh Lembah Kelang di mana setiap kali operasi ianya melibatkan seorang pegawai dan 5 anggota PDRM dan juga 6 anggota dari APAD. Tujuan operasi adalah bagi membuat pemantauan dan pemeriksaan iaitu menguatkuasakan pematuhan SOP sepanjang tempoh PKPB di semua stesen-stesen LRT
KTMB, MRT dan sebagainya. Dalam operasi bersepadu ini, pihak PDRM Kontingen Selangor akan memberi komitmen membantu pihak APAD bagi memastikan pengendali stesen-stesen mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Pada hari pertama operasi, tiada sebarang saman yang dikeluarkan PDRM kepada pengendali stesen dan orang ramai. Pastikan anda patuhi SOP walau di mana juga anda berada untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Tun Julia Muhammad Tahir, Berita RTM. Kadar pengangguran dijangka terus menurun. Teruskan bersama Berita Perdana untuk paparan penuh. Sidang Dewan Rakyat diberi maklum kadar pengangguran dijangka terus menurun sehingga 4.5% bagi Disember dan trend itu berterusan sehingga tahun hadapan. Ia didorong pelaksanaan pelbagai inisiatif seperti pakej rangsangan ekonomi bagi mengurangkan impak pandemik COVID-19 terhadap ekonomi dan pasaran buruh. Kata Menteri Sumber Manusia, berlaku penambahbaikan berterusan dalam kedudukan tenaga buruh walaupun pada tahap sederhana. Ia dicerminkan menerusi pertumbuhan positif bulan ke bulan dalam guna tenaga sejak Jun lalu dan trend penurunan kadar pengangguran. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Berdasarkan STB juga, kadar pengangguran tertinggi pada tahun 2020 telah dicatatkan pada bulan Mei 2020 iaitu sebanyak 5.3% dengan bilangan penganggur seramai 826.1 ribu orang. Pemulihan pasaran buruh Malaysia dapat diperhatikan dengan kadar pengangguran menurun daripada paras tertinggi iaitu 5.3% kepada 4.9% iaitu 773.2 ribu pada Jun 2020. Kadar pengangguran terus turun kepada 4.7% pada Julai dan kekal pada kadar 4.7% pada Ogos 2020. Pakej di bawah penjana. Jawapan merujuk persoalan Ahli Parlimen Machang, Dato' Ahmad Jazlan Yaakob mengulas lanjut sehingga 27 November lepas, sejumlah 120,296 orang daripada 372,934 pencari kerja telah berjaya mendapat pekerjaan. Kadar rizab margin air terawat sehingga suku kedua tahun 2020 berada pada tahap 11.5% bersamaan 1,943 juta liter air sehari. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Dr. Ahmad Masriza Mohamad berkata bagi tempoh sama 6 negeri merekodkan kadar rizab margin air terawat di bawah 15%. Kementerian juga menetapkan indeks prestasi utama KPI Rizab Margin yang perlu dipatuhi operator air sehingga setiap negeri adalah sebanyak 10 sehingga 15%. Pertama adalah negeri Johor Darul Takzim dengan kadarnya 11.3%, Sabah dengan kadar 8.3%, Perlis dengan kadar 7.1%, Selangor dengan kadar 1.5%. Kita mengharapkan dalam konteks Selangor ini, loji Langat 2 yang belum siap sepenuhnya ini dan jikalau siap fasa 1 pada tahun 2023, kita menjangkakan bahawasanya kadar rizab margin air terawat di Selangor akan meningkat kepada 10%. Dua berjaya meredakan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Jerantut Dato' Ahmad Nazlan Idris. Jelas beliau, dua lagi negeri yang mencatatkan kadar margin air terawat yang rendah ialah Kelantan, negatif 0.2% dan di Kedah, negatif 2.3%. Bagi meningkatkan kadar rizab air terawat di negeri-negeri tersebut, Kementerian akan membina loji rawatan air baru dan menaik taraf loji rawatan air sedia ada selain penggantian paip usang dan perbaikan tangki perkhidmatan yang rosak.
Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton. Bersama saya Farah Halim dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Kita perhatikan terus kepada paparan carta angin iaitu rantau negara kita yang masih lagi menerima tiupan angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana antara 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, tiupan angin kencang yang melanda perairan rantau negara kita pada ketika ini yang telah dilorekkan dengan warna merah ini mencapai kelajuan angin melebihi 60 km sejam bersama ketinggian ombak yang melebihi 4.5 meter. Keadaan ketiga-tiga amaran cuaca ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah aktiviti perairan, buk-buk kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Amaran ini dijangkakan akan terus dikemaskini dari semasa ke semasa. Seterusnya kita boleh lihat kepada paparan imej gema radar bagi tinjauan terkini. Hujan dan juga ribut petir yang sedang berlaku di sekitar selatan negeri Pahang dan juga di utara Johor ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti, manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan. Dan untuk negeri Sabah dan Sarawak pada malam ini menunjukkan keadaan cuaca lembap yang masih lagi berterusan berlaku di bahagian pantai barat dan Kudat Sabah, manakala di negeri Sarawak pula melibatkan bahagian Limbang serta di bahagian tengah serta di bahagian Kuching Sarawak. Keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti juga. Seterusnya kita lihat kepada paparan imej model numerika di jabatan kami yang menunjukkan rambalan cuaca pada keesokan pagi. InsyaAllah menjelang pagi esok tiada hujan bagi kebanyakan tempat di seluruh semenanjung Malaysia. Namun keadaan cuaca lembap masih lagi tertumpu di bahagian pantai barat dan juga di sekitar bahagian pedalaman negeri Sabah serta di sekitar pesisiran pantai negeri Sarawak. Untuk makluman semua penonton, keadaan cuaca yang agak kurang lembap dan juga taburan hujan yang kurang melibatkan negeri pantai timur semenanjung Malaysia khususnya di Kelantan, Terengganu dijangkakan akan berlaku untuk tempoh beberapa hari ini. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan gempa bumi seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Twitter, Instagram dan juga Facebook rasmi Met Malaysia. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Kegiatan rasuah bukan fenomena baru yang wujud dalam masyarakat moden. Malah kewujudannya telah dikesan sejak ribuan tahun lalu dan berlaku dalam setiap kumpulan komuniti di dunia. Namun jumlah kes yang dicatat membezakan keseriusan jenayah itu di negara-negara tertentu. Persoalannya, sampai bila hendak dibiarkan jenayah tanpa sempadan itu menjadi ancaman besar kepada rakyat dan negara? Ya, sempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa, wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee ada laporannya. Pernahkah anda mendengar ungkapan duit kopi, bukan? Sekiranya anda pernah ditawarkan duit kopi, jangan sesekali terima. Tidak kira berapa jumlahnya, ia tetap dikategorikan sebagai pemberian rasuah. Jika diamalkan, ia bukan sahaja memudaratkan, malah membawa keruntuhan kepada negara kerana ia melibatkan integriti dalam pentadbiran negara.
keadaan bertambah buruk jika gejala duit kopi menular dalam generasi milenial. Kajian Transparency International Malaysia mendedahkan aktiviti rasuah yang menelan belanja sebanyak 4% daripada keluaran dalam negara kasar dengan anggaran kerugian sehingga 50 bilion ringgit. Dalam beberapa kes yang berprofil tinggi, baru-baru ini pemimpin politik dilepaskan dari perbicaraan atau mendapat pelepasan bersyarat. Ya. Ini pasti akan memberi impak yang negatif, terutama sekali di kalangan masyarakat, pelabur asing dan juga komuniti perniagaan. Ini bukan saja berkait dengan isu sistem politik negara semata-mata, tetapi pelepasan kes-kes profil tinggi adalah keputusan pengguam negara. Jadi kita kena faham tu. Ini bukan dari pihak perhakiman. Ini dilakukan oleh pihak pengguam negara. Jadi di dalam situasi seperti ini, pihak Dewan Pengguam Negara, AG Chambers, harus memberi penjelasan supaya tidak wujud sebarang spekulasi. Kegiatan rasuah yang meluaskan jurang perbezaan antara kaya dan miskin akan menjejaskan pelaburan langsung asing. Dari segi pertumbuhan ekonomi ini ada dua perkara yang sangat penting. Satu ialah pelaburan asing dan satu ialah perdagangan. Yang paling menjejaskan ya kalau negara mempunyai persepsi indeks atau CPI indeks yang sangat rendah, iaitu mana masyarakat melihat dunia kita ni penuh dengan rasuah, maka angka kita jadi lebih rendah. Jadi selalunya negara yang lebih rendah ini kurang mendapat pelabur asing. Ia juga mempengaruhi apa yang kita gelar perdagangan dan perdagangan luar negara ataupun ekspor dan import sebab ini akan melibatkan rasuah, pemberian rasuah tentang insentif, siapa yang dapat dikecualikan, siapa yang boleh mendapat bantuan daripada kerajaan dan sebagainya. Jadi perkara ini akan menyebabkan sumber akan diagih secara tidak efisien. Dalam berbenteras, musuh nombor satu negara, tumpuan harus diberi kepada golongan milenial memandangkan lebih 50% daripada jumlah individu yang ditangkap oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, berusia 40 tahun dan ke bawah. Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan terhadap strategi dan pendekatan semasa bagi menangani isu rasuah. Kita sebenarnya tak ada pilihan. Pendidikan tentang rasuah itu perlu dimulakan dari peringkat bawah, dari peringkat sekolah rendah hinggalah peringkat universiti. Dan ia seterusnya harus ditekankan sepanjang masa sehinggalah mereka itu keluar bekerja. Dan setiap organisasi, setiap syarikat, industri, setiap jabatan kerajaan perlu selalu menitik beratkan pendidikan tentang rasuah. Kerana kita tak ada pilihan, kerana rasuah ini akan berlaku pada bila-bila masa dan tanpa kita ketahui dan tanpa kita bersedia. Sempena sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa, SPRM memberi fokus kepada pihak berkuasa tempatan dengan bertemakan PBT, Perangi Pemberi Rasuah. Ia selari dengan tumpuan dalam Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023. Amirul Aizat Muhammad Syafi'i, Berita RTM. 4 individu dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur atas pertuduhan membunuh bekas pengarah bahagian teknologi maklumat Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Dr. Wan Hassan Wan Embong dalam kejadian samun di kediamannya 2 minggu lepas. Bagaimanapun tertuduh S. Vikeswaran 22 tahun, P. Kogilan dan M. Ravindran masing-masing berumur 23 tahun dan T. Sugu 27 tahun hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Wong Chai Sia.
Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa dengan niat bersama telah melakukan bunuh dengan mengakibatkan kematian terhadap Dr. Wan Hassan, 73 tahun, di Jalan Mambu, Bukit Bandaraya antara 3:35 pagi dan 4 pagi 29 November lepas. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Ahmad Hakimi Wan Ahmad Jaafar, sementara kesemua tertuduh tidak diwakili peguam. Magistrate kemudian menetapkan 9 Mac tahun depan untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan forensik. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM telah menerima pendaftaran 85,901 perniagaan baharu setakat September tahun ini berbanding 76,443 syarikat bagi keseluruhan 2019. Trend positif itu disokong inisiatif masyarakat yang beralih kepada bidang keusahawanan selain pelbagai jenis bantuan disalurkan kerajaan menerusi beberapa pakej yang diperkenalkan sebelum ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi laporan laksana ke-32 menjelaskan kerajaan akan terus memberikan sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi memudahkan operasi perniagaan selain peluang meluaskan operasi. Agensi kerajaan seperti Bank Negara, Bank Simpanan Nasional, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, SME Corp dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia komited dalam memberikan kemudahan dari segi pinjaman mudah dan geran. Bantuan berkenaan diharap mampu meningkatkan daya saing mereka dalam jangka masa sederhana dan panjang, selain menggalakkan penerapan teknologi dan sistem operasi moden serta bersesuaian dalam norma baharu ketika ini. Setakat 27 November, pakej rangsangan kerajaan bersifat bantuan langsung, pinjaman atau geran telah memanfaatkan lebih 1.4 juta PKS dan PKS Mikro dengan bantuan berjumlah lebih 24 bilion ringgit. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul mengumumkan sejumlah 12.8 bilion ringgit telah dikeluarkan menerusi skim pengeluaran air lestari di bawah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP setakat 27 November. Ia melibatkan 4.8 juta penerima. Selain itu, kerajaan telah menyalurkan 441.78 juta menerusi allowance khas Barisan Hadapan. Ia disalurkan berdasarkan lebih 1,283,000 tuntutan yang terdiri daripada doktor, jururawat dan kaki tangan perubatan lain yang terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pembendungan wabak COVID-19. Selain unit beruniform yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB menawarkan pakej bantuan baharu kepada semua peruncitnya dengan rebat sewa 100% bermula Julai hingga Disember tahun ini. MAHB dalam satu kenyataan menjelaskan pakej bantuan itu akan menggantikan tawaran yang diumumkan pada September yang memberikan 50% rebat sewa selama 6 bulan tahun ini. Pakej bantuan berkenaan ditambah baik untuk membantu peruncit MAHB menangani kesan daripada COVID-19. Peruncit yang telah mendaftar di bawah program penetapan semula komersial pula disesuaikan dengan menawarkan rebat sewa 30% bermula Januari 2021 dengan bayaran pampasan menerusi lanjutan kontrak. Peruncit sedia ada hanya akan dikenakan sewa berdasarkan kadar pertumbuhan penumpang sebenar di lapangan terbang. Pakej bantuan itu diperkenalkan setelah mendapat maklum balas daripada penyewa yang mengalami masalah aliran tunai sejak pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di kebanyakan negeri. Seperti biasa, kita akan teruskan dengan segmen sukan. Segmen sukan kami serahkan kepada Akhtar Hamzah. Akhtar.
KBS tunggu kata putus MKN berhubung kelonggaran SOP sukan. Kempen Manchester United dalam kejohanan Eropah berakhir. Assalamualaikum, terima kasih Ivan dan juga Hanim. Peminat sukan mungkin boleh kembali ke stadium atau hadir menyaksikan aktiviti sukan bermula tahun depan. Ini sedang diusahakan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi memberi peluang kepada peminat untuk kembali memeriahkan sukan tanah air. Timbalan Menteri Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata pihaknya telah menghantar cadangan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN agar melonggarkan prosedur operasi standard SOP susulan daripada pengumuman kebenaran untuk merentas negeri kecuali kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 7 Disember. Dan cadangan kami ini ialah sama seperti yang berada di luar negara. Penonton boleh hadir, pertandingan boleh dianjurkan, liga pun boleh mula balik, cuma ikut SOP. Dan ada kadar participation ataupun penonton yang tertentu, bukan semualah full capacity. InsyaAllah saya fikir benda ini dalam penelitian MKN, mungkin tahun depan, awal tahun depan kita akan dapat lihat sama ada benda ini dipersetujui atau tidak oleh MKN. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perjanjian Persefahaman Majlis Belia Malaysia Holdings dengan The Kapedia di Ibu Negara. Selain daripada itu, beliau turut memberitahu beberapa pertandingan sukan sudah pun mula dijalankan secara maya. Ini satu perkara yang inovasi lah, yang inovatif yang kita mulakan dan saya difahamkan mula bulan ini dalam seminggu lagi akan ada karnival sukan atas talian yang anjuran MSN untuk beberapa pertandingan yang melibatkan yang boleh dibuat secara online lah, terjun, menembak, silat ya. Pasukan SIC Talent ZK Racing kekal pertaruhkan 3 pelumba tempatan bagi menghadapi kejuaraan FIM CEV Repsol musim 2021 yang dijadual membuka tirai pada hujung April di litar Estoril, Portugal. Sebagai tambahan, pasukan SIC Talent ZK Racing akan memberi pendedahan lebih baik bagi memburu kedudukan podium musim depan. Jelas pengurus pasukan Zulfahmi Khairuddin, pihaknya akan mengumumkan nama-nama pelumba dalam masa terdekat selepas penilaian teliti dibuat daripada semua sudut berdasarkan prestasi musim 2020. Sebaik nama pelumba diumumkan, pasukan akan memulakan latihan intensif awal tahun depan. Kita akan base dekat Malaysia daripada November dan hingga ke April tahun depan, di mana season akan bermula pada hujung April. So saya harapkan kita dapat prepare rider kita at the best level in terms of fitness, mentality dan race preparation. Tambah Zulfahmi, pihaknya sudah mempunyai bayangan 3 pelumba tersebut yang bakal membawa cabaran di ketiga-tiga kategori tahun depan, namun ia belum diputuskan oleh pengurusan litar antarabangsa Sepang. Adam Nuruddin dilihat berpotensi kekal di saingan Moto2 tahun depan selepas mencatat kedudukan ke-7 terbaik keseluruhan, manakala 2 lagi pelumba masih menjadi teka-teki. Beliau berkata demikian secara eksklusif kepada RTM di Sepang. Sementara itu, pelumba negara Adam Nuruddin akui tidak sabar untuk kembali ke litar selepas berehat panjang akibat COVID-19. Namun, beliau berharap untuk kekal bersama pasukan SIC Talent ZK Racing kerana ia merupakan sebuah pasukan yang mempunyai impian besar dalam usaha melahirkan pelumba motosikal negara bertaraf dunia pada masa depan. Semestinya saya dah 7 tahun dengan SIC Development dengan program ni dan saya rasa saya comfortable. We always pushing really hard, our target really high. So saya rasa tak ada reason untuk saya tinggalkan tim ni. Begitu saja. So saya rasa kalau saya diberi opportunity yang lagi baik dan
semestinya kalau kita boleh improve lagi kita punya communication dengan tim, dengan saya, mana kekurangan yang kita ada pada tahun lepas kita perbaiki. Saya rasa for sure I'm really happy to continue with this team. Bagi menempatkan pasukan SIC Talent ZK Racing setanding dengan pasukan lain, Adam dan rakan sepasukan kini giat menjalani latihan komunikasi berkesan bahasa Malaysia dan Inggeris sebagai persiapan musim akan datang. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah melakukan penstrukturan baharu melibatkan Jabatan Teknikal dan Pembangunan. Ia bertujuan memantapkan pembangunan bola sepak negara, maka paling mencuri tumpuan ialah pelantikan bekas pemain kebangsaan Muhammad Razif Ismail sebagai Ketua Unit Belia FAM menggantikan Dato' Ong Kim Swee. Menurut kenyataan daripada Badan Induk Sukan berkenaan, pelantikan Razif adalah bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Kim Swee yang kini menyandang jawatan penolong pengarah teknikal FAM. Selain itu, FAM turut mengumumkan bekas pengarah teknikalnya Lim Kim Chun yang juga konsultan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Kejurulatihan bagi menggantikan David Abela dari Australia. Pemilihan Kim Chun dibuat berdasarkan pengalamannya terutama dalam bidang pendidikan kejurulatihan selain pernah berkhidmat bersama Persatuan Bola Sepak Thailand. Sementara itu, bekas Ketua Pegawai Operasi One Malaysia Cardiff City Football Academy Cameron Dion Eng dilantik sebagai Ketua Unit Akar Umbi bagi menggantikan tempat ditinggalkan Samuel Seo. Baiklah, sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama Ivan dan juga Hanim untuk meneruskan berita perdana. Silakan. Penampakan satu entiti misteri berkain putih di atas sebuah kereta yang bergerak tersebar di media sosial menerusi perkongsian Facebook Masjid Tanah Delhi yang dipercayai dirakam di Kampung Londang, Masjid Tanah Melaka. Penampakan kelibat putih itu menimbulkan tanda tanya dengan rata-rata warganet mempersoal ketulenannya. Kepala harimau yang dipenggal dirampas pihak berkuasa dari sebuah zoo di Timur Laut Thailand. Zoo terbabit diserbu kerana disyaki terbabit dengan aktiviti memperdagangkan haiwan. Ia dipercayai untuk diseludup ke luar negara melalui sempadan Laos. Dalam serbuan itu, beberapa ekor harimau yang masih hidup berjaya diselamatkan. Zoo berkenaan ditutup serta-merta. Sebuah drone berjaya merakam pemandangan menakjubkan puluhan ribu penyu di perairan Australia. Penyelidik menganggarkan sekurang-kurangnya 64,000 ekor penyu dari spesies penyu hijau bergerak ke Pulau Rain untuk bertelur. Pulau yang terletak dekat terumbu karang besar di utara Australia itu menjadi lokasi penyu bertelur antara Mei hingga September setiap tahun. Amanah yang digalas sebagai ikon agensi anti dadah kebangsaan ADK menjadi pegangan Floor 88 untuk mengajak peminat mereka menjauhi najis dadah. Ia juga sebagai platform untuk menyebar luas pesanan tentang bahaya penyalahgunaan bahan terlarang sekaligus menepis dakwaan bahawa pemuzik berkumpulan tanah air terlibat dengan dadah. Pemain keyboardnya Eric Fuzi atau nama sebenarnya Eric Muhammad Fuzi berkata ia tanggungjawab berat buat Floor 88 untuk menjadi teladan kepada peminat dan menyeru peminat mendapatkan bantuan jika telah terjebak. Tanggungjawab yang besar untuk memberi mesej kepada kanak-kanak dan juga mewakili rakan-rakan yang dari sini yang maknanya stigma tentang ahli muzik, pemuzik
Mesti pernah lagi yang main muzik band ni selalu dikaitkan dengan penyalahan guna dadah. Jadi sebab tu kami cuba membuatkan lagu, muzik video yang kata jauh di luar kotak, konsepnya berbeza untuk membuktikan tanpa dadah pun kita boleh berfikir ke arah itu. Bagi pemain gitar utama Zai Hamzah atau Acoy sebagai artis yang mempunyai ramai pengikut dalam kalangan anak muda, mereka berperanan menyampaikan mesej positif dalam setiap aktiviti yang dikongsi melalui media sosial. Sebagai ikon, kita orang rapat dengan kita orang punya fan-fan sebagai kita orang ada follower semua. So kita kadang-kadang pun kita boleh tahu apa masalah dia orang, kita tanya apa semua. Kadang-kadang sekarang ni media masa dia dah orang cakap dah kira kita boleh rapat dengan kita punya fan. Kadang-kadang kita boleh tanya question dekat IG apa semua. Jadi secara tak langsung kita boleh tahu orang yang macam perlukan pertolongan ke tak perlukan pertolongan ke. Kalau contoh dia terlibat dengan dia perlukan pertolongan, okey, kita boleh bagi dia kontak. Paparan itu menutup berita perdana edisi 9 Disember. Baik, banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 secara dalam talian atau e-census kini dilanjutkan sehingga 21 Disember. Jadi tunaikan tanggungjawab anda demi Malaysia tercinta. Layari www.mycensus.gov.my untuk maklumat lanjut. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera.